ucapkan tahniah, terima kasih atas jemputan yang mulia oleh Ustaz Zahrudin, Fadil Ustaz Zahrudin pada hari ini. Saya gembira jumpa dengan tuan-tuan. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan sama-sama dapat kita fikirkan satu umat Islam yang baru, tradisi yang baru, umat Islam kelas pertama di Malaysia, yang lebih baik masa depan mereka. Tuan-tuan, kalau kita tak buat, tak ada orang lain buat, tuan-tuan. Percayalah, yakinlah, hidupkan dalam diri kita satu obor baru, bara baru yang bagi dipadam. Bara inilah untuk kita menyemarakkan akidah yang saya sebut awal-awal tadi dalam diri orang Islam semula, kerana dialah tapak keimanan. Tanamkan dia anak-anak. Saya percaya di sini banyak peluang untuk ilmu. Ya, walaupun kelas kita di sini dalam bidang-bidang lain, tapi di sini komuniti Islam saya dipahamkan daripada Ustaz Zahrudin cukup subur. Ambillah peluang tuan untuk mendekati mereka, menimba ilmu mereka. Guru-guru, alim ulama di sini pun ramai. Belajarlah bahasa Arab kalau ada peluang, kerana dia adalah laluan kita untuk memahami Islam yang sebenar-benarnya. Tuan, izinkan saya buat sedikit je makluman. Kami berdua datang dari Telaga Biru sebenarnya. Saya dengan Haji Abdul Wahab yang merupakan pengarah urusan dari Telaga Biru. Dia ni menerbitkan buku-buku Islamik yang saya membantu beliau selepas keluar dari UIA 4 bulan yang lalu. Ya, kami berusaha untuk menyemarakkan Islam ni seluruh publication. Kami datang ni pun untuk mencari saudara-saudara Islam yang boleh kita publish bahan-bahan yang baik yang menjadi makanan kepada minda umat Islam di Malaysia. J.K. Rowling menjual bukunya setiap 14 saat. Ustaz ni? Satu masa dulu 14 saat satu buku terjual. Jutaan kopi dalam dunia. Bacaan tak ada apa-apa tuan-tuan. Bacaan melalaikan, fantasi, benda-benda pelik-pelik, merapu, berbohong, berfikir benda-benda yang bukan-bukan dalam hidup, benda-benda fantasi. Tapi kita merasa hairan bagaimana satu dunia menyahut bahan tersebut, ya, dan membeli di mana-mana, mata ceruk tempat dijual. Di Germany pun terjual berapa million. Padahal orang Jerman ni orang yang paling ta'assub dengan budaya mereka sendiri. Kan? Kita balik daripada Jerman. Di Jerman diceritakan. Tuan-tuan, bila akan datang? Alam ya'ni alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Bila datang waktu untuk kita orang Islam ni kembali pada Allah balik semula. Cerita-cerita karut-marut ni cukup banyak tuan-tuan. Saya rasa tak kurang hebat daripada Perancis. Ya, cerita-cerita merepek, merapu, menggaban cukup banyak dalam masyarakat kita. Hari raya ditayangi cerita-cerita hantu. Ya, cerita-cerita yang bukan-bukan, cerita-cerita pelik-pelik. Ya, di mana tuan-tuan kesedaran kita sebagai orang Islam? Ada satu cerita Israeliat, burung pipit cuba nak padam Nabi Allah Ibrahim, api yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Apa nak nangis anak Ustaz Zahrudin ni? Oh. Main sini. Ya, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Nabi Allah Ibrahim dibakar dalam api yang besar itu. Burung pipit datang padamkan api yang bakar ni. Cerita Israeliat ni. Tapi dibawa oleh para ulama mufassirun dalam kitab tafsir mereka. Cerita Israeliat ni boleh bawa, asalkan dia tidak bercanggah dengan Quran dan hadis yang sahih. Jadi burung ni cuba untuk memadamkan api yang bakar Nabi Allah Ibrahim. Dan burung-burung lain merasa hairan. Apalah kerja burung pipit ini? Kerja sia-sia. Api yang besar nak dipadam oleh burung yang kecil, paruh yang kecil itu. Burung pipit menjawab bahawa kerja ini sekurang-kurangnya ada usaha. Maka gitulah tuan-tuan. Kami Telaga Biru syarikat kecil ni. Tapi kalau bergabung usaha bersama dengan tuan-tuan, banyak-banyak pipit, padam juga api akhirnya kan. Saya bersahabat dengan kawan-kawan dalam media. Saya bertanya mereka, TV ni nak jual ke? TV ni nak jual ke, saya tanya. TV 9 nak jual ke? TV 3 nak jual ke? Ustaz, TV 3 memang tak mampu nak beli. Ustaz, memang Ustaz tak boleh beli. Confirm tak boleh beli. Terlalu mahal harganya. TV 9 ni kalau 100 juta ada boleh. Ada tuan, boleh pinjam 100 juta. Rupiah boleh. Saya pergi ke radio. Saya tanya radio ni nak jual ke? Dia kata 10 juta operation. Costing untuk operation dia Ustaz. Nak 10 juta. Mana nak cari 10 juta tuan? Tapi kita takkan tak bawa apa. Okeylah, media elektronik ni harganya terlalu mahal kita kata tak apalah. Kita simpan dulu, tidak matikan cerita itu, simpan. Nanti ada kudrat, nanti kita fikirkan semula. Tapi apa yang kita boleh buat pada hari ini? Apa yang boleh buat? Kita bincang, buat satu grup think tank, kita fikir apa yang boleh kita buat pada umat ini. Boleh
buat media cetak. Media elektronik ni harga dia terlalu mahal. Kita buat media cetak boleh. Maka kita fikir lebih kurang lebih pada 2 tahun tuan-tuan sekalian. Fikir, kita terpaksa buat satu media. Di atas prinsip yang kita nak tegakkan ada 5 perkara je. 5 poin je kita nak buat. Nombor 1, media yang kita nak buat ni mestilah mengembalikan orang semula kepada Quran dan juga Sunnah. Mengembalikan orang kepada Quran dan Sunnah. Yang pada hari ini tidak lagi menjadi asas yang penting dalam kehidupan. Orang tidak anggap dia sebagai penting, tuan-tuan sekalian. Orang lebih kenal pada hari ini barangkali kitab-kitab, buku-buku yang dijual. Tanyalah pada 10 orang ada berapa surah yang ada dalam Quran, dia tak boleh jawab. Ada berapa surah dalam Quran? Surah apa yang paling panjang dalam Quran? Ayat apa paling panjang dalam Quran? Lagi dia tak tahu. Lagi dia ceragu. Ya? Quran, ada seorang bercakap kepada saya, Ustaz boleh tak terjemahkan Quran masa 30 hari, Ustaz? Ada 30 juzuk, 30 hari. Dia ingat satu juzuk satu ayat dia ingat. Ha? Ini bukan orang sebarangan, orang belajar universiti. Kan? Kita tengok macam mana fahaman kita pada Quran dan hadis. Boleh tak kita buat satu media keras ni Quran dan juga Sunnah? Nombor 1. Nombor 2, soalan-soalan yang terjawab dalam masyarakat boleh tak kita selesaikan? Saudara-saudara sekalian, saya tanya saudara, tanya kepada tuan-tuan. Ada seorang kenalan, beliau ini bekerja sebagai seorang pilot dalam satu syarikat penerbangan masyhur yang terkemuka. Tapi selepas 20 tahun jadi pilot, dia pun penat. Dia kata, saya terlalu penat Ustaz, saya nak berhenti jadi pilot helikopter pula dengan Sultan Johor. Saya tak mampu bawa kapal terbang ni, jalan jauh, penat, beban dengan saya nak turun jadi pilot helikopter. Ada banyak masa untuk keluarga. Baik, dia cerita, Ustaz, saya berkahwin dengan seorang isteri saya seorang stewardess pramugari. Dan kami dikurniakan 3 orang anak, seorang lelaki, 2 orang perempuan. 20 tahun saya hanya jumpa anak-anak saya pada hari raya saja. 15 tahun saya jumpa anak-anak saya pada hari raya saja. Yang sibuk flight sana flight sini kan. Akhirnya pada usia dah 20 tahun saya dah penat jadi pilot. Saya cakap saya nak settle down kat Melaka. Saya orang Melaka. Dia beli rumah di Melaka dekat dengan sebuah universiti. Anaknya belajar situ, anak lelaki sulung dia. Dia kata pada anak dia, anakku, ayah jangan jumpa dengan kamu. Rumah ni kamu ambil lah, duduklah. Ayah belikan kamu kereta di pilot kan. Ambil kereta ni kamu gunalah. Kereta ni duduk sini. Jaga rumah ayah ni. Dia kahwin dengan isteri baru. Yalah, selepas isteri pertama diceraikan, dia duduk di Johor. Weekend balik ke Melaka. Satu hari, isterinya yang kedua ni berkata, bang, anak abang duduk di bilik atas tu, kotor biliknya. Boleh tak izinkan saya untuk kemaskan bilik itu? Kerana bilik ini juga, anak ini juga anak saya juga. Baguslah. Patut abang tak perlu jawab pada kamu boleh buat. Dia pun kemas bilik itu. Dan kecurigaan mula timbul. Ini cerita benar tuan-tuan sekalian. Sahabat ni cakap pada saya, Ustaz cerita pada semua orang yang Ustaz jumpa. Dia pun kemas bilik tingkat atas ini yang tak pernah dimasuki oleh mereka. Sibuk, selalu berada di Johor. Dalam bilik ini jumpa botol bia, jumpa berapa biji. Cross macam-macam bentuk ada, salib itu. Dan banyak benda-benda yang meragukan. Dan isteri yang baik ini letakkan barang tersebut letak atas meja. Dia panggil suami dia, bang, nangis dia. Ni isteri yang kedua ni orang baik, wanita salihah. Dia kata pada suami dia, bang, mari tengok bang bilik anak abang. Dia pun tengok, dia pun datang sama-sama tengok atas meja itu. Macam-macam cross ada, rantai, benda-benda semua ada, Kristian. Dia pun telefon anak dia di universiti tersebut di Melaka. Saya tak perlu sebut nama universiti ni. Telefon, nak balik jap, abang nak jumpa kamu. Dia pun balik tengah malam. Budak ini habis kelas, dia pun balik. Kadang-kadang dia tak balik rumah. Kadang dia balik ke rumah ayahnya tu. Ayah maknya ada, barangkali dia malu ke apa, dia pun balik. Duduk sini baik. Ibu sebagai saksi, ini adik-adik kamu pun perlu tahu. Adik-adik kamu daripada mak yang kedua ni pun tahu. Kamu ni Islam lagi ke ataupun sudah Kristian? Anak ini budak bijak, belajar universiti kan. Budak belajar engineering, budak pandai. Dia corner. Jawablah ayah, kamu soalan senang je. Kamu Kristian ke Islam? Dia jawab, saya sudah Kristian 10 tahun yang lalu. Kata, kenapa kamu masuk Kristian? Dia kata soalan-soalan yang saya kemukakan pada ustaz-ustaz, semua ustaz-ustaz halau saya. Kamu apalah tanya soalan macam ni, jangan tanya ni, soalan pelik ni jangan tanya. Mayang je sudahlah, apa dia tanya yang pelik-pelik seperti ni. Tapi bila saya tanya dengan father, dengan sister, dengan padri, walaupun dia tak mampu jawab, tapi dia dampingi saya.